and volcanoes, eh? Okey, proceed proceed. Maknanya, dia take note lah yang ni, kawan kawan boleh tolong take note kan? Alright, next. Hmm, 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 hmm.
Tak apa, okey. Ada je I terus cakap, dia risau. Kalau ada I cakap terus. Hmm. 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 Okey, yang last tu, yang environment tu apa nama? Jap, itu Zoom tu. Perlemahan kan? Harmony with nature yang tadi tu lah sebab you tertinggal volcanic and mountain sebab kalau you tengok landscape, kalau kita tengok satu gambar sawah padi kat Bali kan dia macam berteres, berbukit, betul tak?
Maknanya tak apa, you boleh terang tu, tapi dia punya keywords dia tak payah tunjuk pasal tu. Kan dia kata include land, forest, river and other natural element. Dia kena highlightkan volcano dengan mountains tu. Kan? Kalau macam ni dia very general, mana-mana pun ada, ini ada. Tapi bila you sebut mountain and volcano, dia macam bila dia tunjuk next slide itu, kita automatic, oh patutlah dia macam ni sebab mountain and volcano. Okay, next. Next. Select seterusnya. Okay, next adalah architecture. Ciri-ciri seni bina tapak dan artifak di Bali, Indonesia memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada kepentingan budaya dan sejarahnya. Terdapat 4 ciri seni bina yang utama. Yang pertama adalah The Balinese Hindu Templar Architecture. Saya ringkaskan, seni bina kuil Hindu Bali. Kuil Hindu tradisional Bali yang dikenali sebagai pura menampilkan ukiran batu yang rumit, menara seperti pagoda iaitu Meru dan kuil yang bertingkat. Unsur-unsur seni bina mencerminkan budaya Hindu Bali yang berakar umbi di pulau, menjejak kembali ke pengaruh Empire Majapahit. Susun atur kuil mematuhi kosmologi Hindu kuno dan kepercayaan Bali dengan kawasan khusus yang didedikasikan untuk Tuhan dan upacara yang berbeza. Gerbang berhias seperti Candi Bentar menandakan pintu masuk ke kompleks kuil, melambangkan peralihan dari duniawi kepada tempat yang suci lah. Okay, yang seterusnya, The Balinese Traditional House, iaitu rumah adat. Rumah tradisional Bali yang mempamerkan gabungan unit gaya seni bina asli dengan pengaruh daripada tradisi Hindu, Buddha dan Jawa. Rumah biasanya mempunyai astaka terbuka iaitu dikenali sebagai bel, dengan tiang dan siling kayu yang diukir dengan teliti dan rumit oleh tukangan lah. Bumbung jerami yang diperbuat daripada daun kelapa sawit atau gentian mencerminkan iklim tropika dan amalan kelestarian pulau itu. Halaman pula berfungsi sebagai ruang berkumpul, pusat untuk ritual dan upacara keluarga, memupuk ikatan komuniti dan mengukuhkan nilai budaya. Okay, next. Okay, seterusnya adalah subak Cuk. Apa nama? Muhammad Zukairi. Pergi next slide, pergi yang first slide you present tadi. Okay. Dekat sini, you ada mention pasal intricate wood stone carving kan? So material apa biasa dia pakai stone carving ni? Dia guna batu. Dia guna batu yang diukir. Memanglah batu apa? Nanti cari. Memanglah batu apa, sebab I pernah tengok the way dia ukir, dia macam dia ambil macam tu, dia boleh carve macam tu saja. So, kalau senang kat India, dia akan ketuk pakai pahat ke apa semua kan. Ada setengah tu dia boleh macam, you boleh macam korek-korek pakai kata macam small tool macam tu saja. Sebab tu ukiran dia very detail. Sebab dia mudah diukir. Sebab tu you tengok gambar nombor 1 dan nombor 2, even though gambar nombor 1 tunjuk pagoda, nombor 2 tunjuk stone carving, di mana-mana saja ada stone carving sebab dia sangat mudah diukir. So antara material dia adalah sandstone. Dia ada banyak. Ada antara material, nanti you cari antara material yang mudah diukir adalah sandstone dengan volcanic rock. Nampak tak? Sebab tu I suruh highlight mountain and volcanic sebab dia berkaitan kan. Nanti you cari, ada lagi. Tapi yang paling mudah diukir adalah sandstone dan volcanic rock. Volcanic rocks, okay. Nanti you cari lagi Tapi itu yang penting, itu yang paling mudah. Sebab tu kalau you ada siapa pernah pergi Bali ke? Tak pernah. Tak apa, kalau tak pergi Bali pun you boleh tengok gambar. You boleh tengok video ke apa ke. Tapi memang sangat mudah diukir. Dia macam kalau ukir buah tu lagilah lembut kan. Dia macam keras sikit pada buah. Faham. Macam
Dia kalau you macam kalau kat Malaysia ukiran kayu keras berpahat, dia lagi mudah daripada tu. Lepas tu kita tengok detailing dia very ni. Okay, next slide. I nak complain. Sekejap. Next slide. Satu lagi you kata daun kelapa sawit. Mana ada daun kelapa sawit? Pakai rumput. Rumput yang kat Bali tu. Thatch roof. Belum tu. Apa ni? Muhammad apa nama? Muhammad Zukairi. Slide sebelum tu. Ni kan tadi dia kata thatch roof alang-alang. Dia gunakan apa ni? Rumput. Rumput ni hanya ada kat Bali je. Rumput yang kering ke? Rumput dia kering. Bila dia kering dia warna hitam. Rumput tu memang kat Bali saja. Even yang kadang-kadang orang Malaysia pun kalau siapa pernah pergi paling dekat dengan kita, pernah pergi tak rumah hutan bonda tu? Nanti lepas ni ada masa pergilah. Bukan nak pergi makan sangat pun kan. Nak pergi tengok sebab dia banyak import barang daripada Indonesia dan Bali. Sebab I tengok dia punya material memang sana. So you boleh nampak dia punya apa ni, grass tu. Okay. Yang kedua, koyak. Okay. Tapi koyak yang ditunjuk ni lebih kepada gambar tu. Kalau you boleh dapat yang plan view lagi bagus, angkut-angkut. Ni lebih kepada pintu gerbang kan. Pintu gerbang. Ah, Ya, bentar. Kalau you nak cerita koyak, maybe you tunjuk macam gambar pertama, then you boleh highlight kat mana koyak dia. Okay, next slide. Sambung. Okay, seterusnya adalah subak irrigation system. Sistem subak merangkumi rangkaian teres padi, terusan dan kuil air yang diuruskan secara kolektif oleh petani tempatan. Ciri seni bina termasuk kuil air yang rumit sama dengan macam arkitektur dia, seperti Pura Ulun Danu Batur yang dibina di tepi tasik berfungsi sebagai pusat kerohanian dan pentadbiran untuk pengurusan pengairan. Infrastruktur subak mencerminkan falsafah Bali Trihita Karana, menekankan keharmonian antara manusia, alam dan ketuhanan. Sistem pengairan yang mampan menyokong ekonomi pertanian Bali dan mempamerkan kepintaran kejuruteraan pulau itu. Sebelum satu. Yang first gambar tu, you kena detailkan apa itu subak. Kan? Nanti saya detailkan. Kena cerita detail apa itu subak. Macam mana dia intricate dia punya tu. Memanglah you cerita utilizing traditional irrigation technique. Apa benda dia? Bagi brief dia dulu apa benda elemen dia 1, 2, 3 dah. Namanya dalam bracket ke apa ke kan? Okay, next. Okay, next. Okay, yang last sekali adalah The Royal Palaces, iaitu Puri, istana di Raja Bali yang mempunyai pintu masuk berhias, ukiran yang rumit dan halaman yang luas. Elemen seni bina melambangkan kuasa dan prestij di Raja Bali di samping menggabungkan motif reka bentuk Hindu Bali. Istana ia berfungsi sebagai hub budaya untuk seni tradisional, tarian dan upacara, memelihara warisan dan identiti Bali. Susunan atur istana mencerminkan struktur hierarki dan kawasan khusus yang ditetapkan untuk ahli keluarga diraja, pembesar istana dan fungsi istiadat. Itu saja. Habis? Tak arkitektur. Ni ada, sekejap balik gambar tadi. Patah balik slide tadi. Okay, slide sebelum ni. Subak irrigation system, dicek balik. Water temple. Yang Pura-Pura dan Batur. Yang dekat Haudabat temple yang dekat laut tu. Dia ada banyak temple dekat pengairan, tapi saya yang Pura Ulun dan Batur. Nanti saya letak lagi lah sebab ni saya letak yang Pura Ulun dan Batur saja. Sebab yang ni peta ni okey, yang map ni you ada cerita map dia kan, tapi you kena cerita sikit detail dekat first slide dengan
dekat first slide tu. Macam mana dia jadi macam tu. Macam mana rupa bentuk dia jadi macam tu. Sebab dia akan bawa daripada yang siapa tadi Aisyah cerita mula-mula tadi kan. Mountains and volcanic. Kenapa dia jadi macam tu? Ukiran yang senang diukir. Bukan ukiran yang senang ukir. Disebabkan rupa bentuk dia berbukit. Dan volkanik. Volkanik ni, tanah volkanik dia subur. Tanah-tanah kan ada baja daripada batu volkanik apa semua kan. So tanah tu subur. So kenapa you kena cari macam mana you nak relate kan kesuburan tanah tu dengan volkanik dan rupa bentuk berbukit tu dengan sebab irrigation system. Because of the berbukit, then you need the irrigation system. Irrigation system consists of apa? Kenapa rice terrace dia begitu? You kena cerita sebab you architecture kan system. Right? Kena relate kan kenapa dia bentuk macam tu, kenapa tak bentuk macam kat Malaysia. Kenapa dia lain, kenapa dia tak sama dekat Pulau Jawa. Pulau Jawa ada volkanik juga, tapi okey, macam mana padi kat Pulau Jawa lain. So bila kita tengok tu then kita tahu dia ada combination. Okay, next. Faham? So ada banyak point lagi lah boleh tambah bagi macam bila sekali pandang je baca point dia orang cakap faham. Dia jangan bila you baca tu orang tengah fikir lagi kan. Sampai hujung tu orang kena conclude sendiri, tak boleh. First tu dah teruk. Macam tu. Tu read. Okay. Next. Okay, next ada environmental impact. Dekat question ni, how has the intangible heritage adapted to our influence in natural environments over time? Okay, next lah. So apa yang saya dapat is environmental degradation, which dekat isu kat situ dia dekat bawah tu dia ada deforestation, starvation, water pollution and loss of biodiversity. So the solution untuk buat adalah implement sustainable and management practice ataupun promote organic farming techniques, reduce reliance on chemical inputs and enhance ecosystem resilience. For the issue water management irrigation is pressure on water resource due to increasing demand for agriculture, industry and domestic use. So the solution they did is reinforce the sustainable water management system macam dekat kebang subak irrigation system ataupun provide rainwater harvesting, water storage capacity and water efficient irrigation technologies. For the issue of cultural heritage preservation pula is loss of historic buildings, traditional settlements and intangible cultural practices. The solution is they promote cultural tourism and heritage education to raise awareness about the value of cultural heritage and its role in sustainable development. Okay. Seterusnya, how has the tangible heritage adapted its example terrace rice fields? Because it is the most iconic feature of Bali culture landscape, which is also known as Sabak. Subak system is not only sustain agriculture but also preserve water source and prevent erosion. The last rice terrace and cooperative farming practice are widely recognized as alternative Bali's landscape and culture. For the traditional architecture, dekat Bali tu diorang menggunakan bahan semujani macam buluh, rubai dan kayu untuk sebati dengan sekitaran pulau yang subur. Lepas tu kalau perasan dekat layout perumahan Bali tu dekat kawasan tengah-tengah menampilkan reka bentuk yang terdedah tu untuk kemudaraan dan yang sering terjadi. Diorang nak akses bagi dengan berkait dengan natural tu. Lepas tu dia menggunakan pulau untuk sistem penjagaan dan cahaya berbatan dan manusia. Sama-sama di mana? Arina. Saya dah okey, yang saya akan tu ada pasal ventilation lain kan. So dari ventilation kalau ventilation kita bau udara angin apa semua kan. Why itu letak sedikit apa ni grafik aero macam-macam ada tak ada tambah jadi bau macam mana baru dia jangan dia kan sensasi you jangan gambar banyak gambar you tak faham semua lah mana apply all jangan kena slide kan kena print point tak
Kalau kena tengok, okey, ni tak kena dia letak je banyak gambar nampak section dia, layout dia macam ni, letakkan arrow yang faham. Kenapa dia pakai bamboo, apa ni, natural memang natural yang lebih susah. Tadi kita environment impact dan kena add on and wood tu asas sebab bambu is yes. Sebab bambu berapa tahun saja kalau kita mampu bambu tempat bangunan dalam 5 tahun dia dah boleh balik semula kan. Tapi kalau kayu 40 tahun dah boleh balik semula. Betul tak? Sebab itu cerita environment yang sense. So environment kalau dulu because of the rain dia sekarang dia dah start banyak bambu dan juga material punya kayu lah. Okay, next. Next is security space and culture. Orang Bali tu punya center for social and cultural activities, fostering and connection by business and cultural environment. Lepas tu rencana ada physical Orang Bali culture, maintain harmony and elements security and physical. Kalau tengok bawah tu, ranjung color rice, lepas tu burung kucing dengan level Arab. Sebab Bali tu cara sebenarnya address the importance humans and balance the nature for the energy. Sebab kedua, kita orang kabul, people come back every day spring to clean themselves, retrieve and set vaccine and protection from by. So the Bali believe that all land belongs to the city and every action on the land requires ritualistic communication or the farming that have lah. Maksudnya ni ritual ni orang kena buat kalau tak nanti orang akan musibah. Ini macam buat ritual ni untuk bagi terima kasih kat Tuhan orang. Alhamdulillah kot. Okey, macam ni. Saya ni kan. Macam ni lah. Sampai orang ketiga ni saya nampak kekurangannya memang kekurangan dari segi gambar. Itu yang tadi Muhammad nama tadi. Muhammad Khairi. Dia pakai nama agak je lama kan. Nampak tak utara tidak Apple. Patutnya masa kita buka chapter architecture dia boleh pick up design yang macam ni. Dia ada banyak water feature yang macam ni. Dia fountain, ada kolam, banyak. Dia kena pick up dalam benda ni. Kalau tengok pasti tak dekat architecture memang ada banyak benda. Mana-mana pun I pergi dekat mana pun memang ada style macam tu. Even dekat hall pun ada, tapi bila you pergi dekat pun mesti ada elemen ni. Dia jangan tunjuk carving tu saja dalam bentuk yang macam ni, yang gambar ni. Tapi tak payahlah ada orang. Sebab kalau yang ada orang siapa nama dia tadi? Khairi. Ini yang perempuan apa dah? Arina. So bila yang ada orang ni, Arina akan cerita dari segi penggunaan water feature tu. Tak. You cerita architecture dia ni cerita penggunaan dia. Faham? Nanti kena letak gambar apa tu yang carilah gambar dia ada water feature macam ni. Memang kalau you beli Balinese landscape memang ada banyak gambar-gambar ni. Try Google Balinese landscape architecture, dia ada banyak gambar. So you boleh ambil banyak gambar tu. So kalau macam ni, dia tak payah kena kod tau. Contohnya satu tajuk si Arina buat Circle Places and Ritual. Maybe satu tajuk ni satu slide. Dia ada point-point. Jadi bila satu slide banyaklah gambar you boleh letak, betul tak? Macam you all lah, kalau siapa buat satu macam subtopik ni, macam subtopik kan. Contohnya terrace rice field. Dia boleh nampak letak gambar besar-besar sebab kalau proportion presentation dia nampak lagi dia punya terrace rice field size ketiga-tiga gambar tu dengan teks sama-sama besar tak? Proportion dia biasanya tak lebih daripada suku. Teks suku gambar lagi banyak.
Maknanya you perlukan dalam contohnya kalau saiz gambar, kalau you tak kira lah gambar besar ke, maknanya proportion dia teks dengan gambar suku je, tak boleh lebih pada suku je teks, lain tu sama gambar. Nah, barulah interaktif. Sama juga yang tadi saya cakap traditional architecture, kita tambah gambar. Sekarang ni teks you dengan gambar besar teks you pada gambar kan. Ni apply to all tau, bukan Arina saja. Okey, sambung Rina. Apply to all. Dah habis lah. Ya, habis dah. Habis lagi yang next. Maknanya siapa-siapa je daripada Aisyah tadi sampai Khairi tu kan. Preservation challenges. Okay, challenges. Ada banyak challenge kan, challenges. Calan. Next, preservation challenges. Apa yang Bali ni hadap untuk preserve diorang punya heritage. First thing first, mestilah modernisation dengan development. Daripada modernisation ni, mesti population daripada kedai situ, dia grow, makin bertambah. Jadi bila dia makin bertambah, mestilah untuk residential area ni, dia akan bertambah. Jadi status tanah yang ada dekat Bali tu, dia mungkin akan bertukar. Jadi untuk yang Restful Terrace and others daripada dia punya heritage tu mungkin akan tergugat lah juga. So daripada population growth, dia effect juga kepada rapid urbanism. Macam saya cakap tadi, area-area tu akan tergugat juga. Dia tergugat dari segi sosial dengan ekonomi untuk selari dengan sosial ekonomi sekarang. Jadi yang ketiga, daripada modernisation ni, climate change juga bagi memberi kesan kepada Bali ni juga. Sebab yang kita tahu, Bali ni dia ada irrigation system. Lepas tu dia memerlukan banyak air. Sekarang kan musim panas, jadi demand untuk memerlukan air tu dekat situ tinggi. Untuk diorang punya agriculture, tourism punya aktiviti, domestic use, dan juga untuk subak sendiri guna air tu. Challenge yang kedua adalah loss of traditional knowledge, di mana bila sekarang dah modern, jadi young generation ni, diorang tak involve sangat untuk heritage punya. Diorang macam tak ambil tahu sangat kepada heritage yang ada dekat situ. Seterusnya daripada situ arkitek dia juga mungkin akan berubah dari segi material ataupun construction punya cara. Dan bila dah modern, petani ataupun dipanggil subak dekat sana, dia cara diorang meneruskan agriculture diorang tu mungkin ada efek daripada chemical use, cara pertanian lah. Jadi kalau dulu, diorang mungkin akan guna modern. Dulu akan guna traditional punya ways. Tapi sekarang diorang akan guna baja. Apa? Baja apa? Chemical. Chemical lah. Kalau dulu macam baja punya traditional. Yang ketiga, challenge ni tourism pressure. Sebab Bali ni cantik daripada dia punya topografi semua kan. Dia cantik. Jadi dia punya environment landscape tu dia attraction kepada orang untuk datang. Jadi bila tourism ni datang banyak, jadi dia jadi pressure sebab tourism ni dia punya main ekonomi untuk Bali. Jadi dia punya main tu sehingga 60 hingga 70%. So kalau banyak lagi pelancong datang, they lead to pollution, soil erosion and destruction of traditional architecture practice not managed sustainably. Sebab mostly area kat situ dia akan berubah untuk jadi tourism punya attraction. Jadi kalau yang teres-teres punya padi tu, mungkin diorang akan macam adakan, sebelum ni rumah dia kecil-kecil ataupun rumah dia jauh sikit daripada teres tu. Kita boleh nampak banyak teres. Tapi sekarang mungkin ada orang buat villa atau orang buat macam, nama dia?
homestay ke kan, yang ada view terrace tu, sebab orang tu high demand dia. So apa yang Bali ni buat, mestilah first thing first legal framework punya. So diorang ni ada legal yang dipanggil awing-awing dalam bahasa mereka, tapi ni adalah legal juga, diorang punya undang-undang. So first yang ada kena mengena dengan subak management, traditional protection and restoration of culture property is under Bali Province number 5 2005 section 19. And next is Taban Regency Decree number 9 2005 about rice terrace within site protected against large scale tourism development. Last kali National Law number 5 1992, ni berkaitan dengan temple dengan archaeology site. Tapi dia ada banyak lagi legal bawah tu. Tapi yang ni macam Okey, tak apa. Yang 1, 2 tu clear. Yang 3 tu temple dengan ecological dia nak buat apa? dia macam preserve temple tu daripada macam dia jaga temple tu. Dia kena cerita lah. Dan yang kedua tu ada cerita rice terrace within site protected against large scale tourism development, tu clear. Tu nombor 3 temple and archaeological site. Nak buat apa? Fikir sendiri. Kena cerita lah dia kena buat apa. Okay, Faham? Faham? Dia yang 1, 2, 3 yang atas tu pun kenapa kan? Dia kan ada restoration. Subak management tu nak buat apa? Nak buat apa kan subak ni? Kan mesti dia ada tulis kan. Macam bawah sekali restoration of cultural property ke cultural practice. Nanti tengok balik. Dia tak apalah, nantilah saya tengok balik. Tak apa, nanti carilah. So I bagi point. Mungkin I punya tu tak apa je lah, tapi you kalau you cari lagi mungkin you jumpa banyak lagi. Betul? Benda yang nak kena tambah lagi. Okay, next. Yang kedua, apa yang diorang buat ni mestilah macam common kita dengar kan, cultural awareness program dari segi kerajaan, dari segi sekolah ataupun daripada komuniti sendiri. Jadi yang ni sekejap, cuk. Ariana yang betul kan? Betul. Ariana. Betul. Ya, tak, saya Aisyah. Salah pula nama. Ada 2 Aisyah ke? Satu Aisyah Bahira, saya Aisyah je. Sebab tengok Nur Aisyah yang tadi, Nur Aisyah yang mula-mula kan? Yang tadi Aisyah Bahira. Kan? Ni Aisyah. Tak apa. Ariana yang tadi tu. Okey, ni orang lain. Okey, macam ni. 1, 2, 3. I tengok, I dah baca. Okey, settlement tourism. Macam tadi lah cakap, dia kena bergambar. Sebab memang culture awareness program dekat Bali ni banyak. Yang paling terkenal sekolah dibuat pada Buloh, lepas tu yang organic farming kan. You cari kes-kes tadi, ni dia dah start buat dekat mana. Tunjuk contoh gambar. Kan? Boleh. Macam government is promoting engaging farmers to return to organic farming. Dia cari gambar yang mana contoh yang dia dah start buat organik tu. Kalau macam cultural awareness program, cultural. Kan? You gambar how to celebrate. Sebab dia, okay. Yang ketiga? Yang ketiga ni, diorang adakan sustainable tourism strategies yang dia usulkan pada 2005. Dia pun ada contoh tau. Yang nombor 3 ni, dia ada kaitan dengan nombor 1 tadi. Kan? Dia ada kaitan dengan nombor 1 tadi dan dia ada contoh-contoh. Tunjuk dia contoh dia. Tadi kan dia kata jangan ada massive development dekat agriculture site kan? So sekarang dia gunakan agriculture site, dia buat macam, kalau kat Malaysia ni macam homestay. Sana dia macam hotel lah, villa tu. Tapi environment dia mesti padi. So siapa nak merasakan environment dia akan stay kat situ. Tunjuklah contoh tu. Kan? Okay. Sambung. Tapi tak masuk lagi. Tak apalah. Ini yang first draft kan? Yang Sustainable Tourism Strategies ni juga under UNESCO juga.
dia ada 5 objektif. Yang macam first tu, ensure all stakeholder have a common understanding and appreciation. Kalau kita balik daripada apa yang diorang hadap sebelum ni, modernization kan, yang dari jenis apa yang diorang gunakan, cara untuk menanam padi tu semua tu banyak kepada moden dah sekarang. So untuk elak daripada tu, Apa modern practice dekat Bali tu, tanam padi? kalau macam dulu terrace punya rice field tu dia jalan atas tanah, tapi sekarang dia adakan pejalan kaki punya tempat. Macam tu lah. Macam Jalan ada kaki tu atas construction tanah ke apa? Sebelum ni atas tanah, tapi sekarang dia atas konkrit untuk mudahkan pelancong untuk jalan. Tapi itu tak semua tempat lah. Tak, konkrit tu massive ke ataupun kecil je ke? Tu kena ada gambar. Kan? Penat nak mikir kan? Nak bayangkan. Betul tak Aisyah soalan lagi? Penat kita nak mikir macam mana. Habis konkrit tu tak duduk atas tanah ke? Koklah terapung ke kan? Unless tak, itu dari segi dia punya Harvard dia punya tadi kata modern agriculture kita. Apa yang modernnya kalau setakat ada concrete walkway tu? Tak ada, dia cuma improvise walkway supaya turis yang senang lalu. Tapi itu bukan practice on agriculture farming, on modern. Kalau apa agriculture yang modern farming dia tu padi tu? Mereka banyak gunakan chemical punya baja. Lepas tu apa tu? Bila you kena cerita kan, tadi siapa ada cerita environment impact seorang lagi tadi kan? So maknanya you dengan seorang lagi ada kaitan. Tadi dia kata ada pollution, betul tak? Siapa seorang lagi tu? Ariana tadi kan? Arina, suka hati aku. Tadi dia ada mention pasal water pollution, betul tak? So pollution tu datang daripada mana? Datang daripada sinilah. Agriculture practice dia banyak guna chemical. Dia kena highlight. Bila you highlight, baru Arina tu kata, oh betul lah, patutlah pollution. Betul? Faham. Kalau tidak pollution tu main mana? Kan? Ataupun dari segi cultural punya praktis, siapa buat yang mula-mula ke? Apa benda tu yang dia letak barang-barang dalam bakul yang anyam-anyam tu apa nama? Syah tadi apa tak gambar yang mula-mula tu ada macam bakul anyam-anyamnya sembahan dia tu. Odalan tu yang besar. Dia ada yang kecil-kecil tu. You kena cari gambar. Kalau kat Bali, depan premises tu semua dia ada letak benda-benda tu. Kadang dia ada ni ritual dia, kadang dia hanyutkan benda tu dekat laut kan. So dia punya cara keagamaan dia menyumbang kepada siapa Arina punya tadi environment impact. Nampak tak? Macam mana kita nak kaitkan. Dan dia kena banyak lagi gambar. Tunjukkan ada depan kedai semua mesti ada satu kecil depan jalan. Kadang kita lalu sampai kita terpijak. Okay? Right, sambung. Okay. Dah. Next. To encourage ni, ni baru sebut. Sekarang ni dia dah start kat mana. Ceritalah kan. Okay, next apa? Okay, sekarang kita akan present tentang the local community involved with the tangible heritage. So saya terbahagikan kepada 2 topik kecil, iaitu Hindu community dengan ritual dengan ceremony. Next. So kalau dalam tajuk Hindu community ni, saya ada terangkan tentang temple dengan sculpture yang ada dekat Bali tu lah. So yang pertama ni adalah temple Pura Ulun Danu Batu tu. So dia merupakan temple bagi komuniti dekat sana untuk perform diorang punya semayang lah. Jadi selain daripada aktiviti semayang tu, diorang juga ada buat macam community gathering dekat situ. Contohnya religious festival, ceremony dan juga culture event. Ya, apa ni? Culture event tu apa yang barongan tu? Ada?
yang tu saya tak explain, tapi saya ada explain dekat slide sebelah yang seremoni yang diorang upacara yang diorang buat dekat temple ni adalah upacara muhasabah untuk agriculture lah, untuk kena-mena dengan topik ni, tajuk ni, agriculture. Tapi yang culture event tu tak ada pula saya terangkan, nanti boleh tambah. Tambahlah, tengoklah tambah dekat mana, dekat you ke ataupun dekat Aisyah yang mula-mula tadi kan. Kan? Sebab perasan barongan tu, kan barongan yang menari malam tu kan. Siapa tak kuat semangat kena rasuk malam tu. Betul. Tak payahlah pergi. Itu kadang-kadang kita ingat cultural, tapi itu apa cara keagamaan dia, kita tak tahu. So, ada yang tak tahu, yang mana pergi, yang mana lemah semangat, dia akan mudah kena lah. Okay, sambung. I interested on Hindu community ni. Bukan interested on Hindu, dia architecture dia. Tapi Khairi tadi, dia tak pick up sangat architecture dia. Betul tak Khairi? Sekarang ni, kenapa I kata, ni siapa nama? Farah. Farah je. Sebab nampak S saja. Okay, Farah, dia ada cerita pasal Hindu community. Dia cerita pasal temple-temple kan, dengan sculpture-sculpture kan. Tapi tadi Khairi patut cerita dari segi architecture, you cerita rumah, you cerita istana, you kena cerita reka bentuk temple dia, you kena cerita reka bentuk some hotel. Dia inspire, dia ambil reka bentuk ni, dia letak dekat hotel dia. Kalau kat Bali tu memang ada hotel macam tu. Even modern architecture pun. Hotel, kan ada resort-resortnya, special resort. Dekat belah Ubud ke, dekat belah Bali tu, bawah Kuta Bali tu, memang dia ada banyak architecture hotel. Even hotel pun dia tiru design macam ni. Mana kena banyak gambar lagi. Okay, Farah boleh sambung. Okay, next temple yang kedua iaitu Pura Ulun Danu Bratan. Dia dikelilingi oleh air, iaitu macam apa panggil ke sungai, kawasan perairan lah sebenarnya. So dekat situ juga, komuniti kat situ diorang perform diorang punya semayang jugalah dengan event-event upacara keagamaan diorang. So dekat sana offering to Dewi Danu for blessing related to the agriculture and water resource and livelihood. So next kita pergi dekat sculpture. So dekat Bali ni diorang sangat agungkan tentang Tuhan diorang. So diorang ni akan buat diorang punya patung besar-besar dekat satu kawasan tu lah, untuk macam untuk ambil blessing lah daripada Tuhan tu. So yang pertama ni adalah Tuhan bagi Dewi Sri, iaitu Dewi Sri ni adalah Tuhan yang menjaga kawasan agriculture tu. Maksudnya diorang ni buat patung Dewi Sri ni dekat kawasan padi teris ni untuk macam mana nak cakap jadikan, untuk menggambarkan bahawa Tuhan diorang tu menjaga kawasan tu. Dan dia juga bagi simbol kepada kemakmuran dan juga kelimpahan daripada segi kawasan tu, kesuburan, pertumbuhan tanaman dan lain-lain. So yang seterusnya patung Tirta Gangga. So Tirta Gangga ni symbolize to define the person within the natural world and the importance of the water in spiritual ritual and ceremony. So Tirta Gangga ni dia ada dekat temple. So dikelilingi oleh kawasan perairan untuk menjaga air dekat kawasan tu. Okay, next. Cocok. Pura Ulun Danu Batu dengan Pura Ulun Danu Bratan ni tempat yang sama ke lain? Tempat yang lain. Yang Bratan ni dia dekat kawasan perairan. Perairan tu macam mana? Dekat lake ke apa ke? Kena mention dekat mana? Okay. Cari location dia punya lake setting dia. Sebab Ulun Bratan dia dekat Tasik, betul tak? Dia kena mention, dia terletak dekat Tasik yang ada background. Tasik, sebutkan nama Tasik tu. Pula Ulun Batu ni dekat mana, sebutkan nama tempat dia.
Okey, boleh. Kan? Sebab you tengok apa ni gambar yang pertama tu against itu gambar yang mana? Itu mana-mana lah. Itu kuih yang dekat mana tu gambar pertama? Yang tu dekat Bali, dia nak tunjukkan diorang punya ni je culture. Memanglah kat Bali tu. Ni kan di bawah ni ada dua gambar, Pura Ulun Danu Beratan Batur kan. Yang atas tu gambar dekat mana? Itu dekat kat Bali tapi saya ambil je. Tak boleh ambil. Sebab bila kita letak, kita nampak ada backdrop dia. Yang bawah tu backdrop dia ada lake. Yang atas tu kita nampak gunung, bukit, betul tak? Betul. Landscape setting dia kena ambil tahu kenapa dia pilih dekat bukit, kenapa dia pilih kat tasik. Sebab dia ada cultural belief dia kan. Okay, sambung. Okay, next slide. Okay, so yang ni untuk topik ritual dengan seremoni. So untuk agriculture ni dekat rice padi ni, dia ada upacara ni, dia ada beberapa seremoni lah. Yang terbagi kepada dua iaitu secara berkelompok ataupun berkumpulan dan secara berseorangan, individu lah. So yang pertama ni adalah kita cakap pasal berkelompok dulu. So ada 3 upacara yang secara berkelompok iaitu yang pertama adalah Mapat Toya. So Mapat Toya ni dia dilakukan dekat ulu-ulu pengairan lah, dekat tepi-tepi pengairan untuk permulaan pencantuman sawah-sawah tu. So upacara ni adalah untuk mohon kepada dewa tu supaya proses pencantuman padi tu berjalan dengan lancar, bagus, dengan dapat kelancaran air yang baik lah dekat kawasan padi tu. Okay, next upacara mencaru. So upacara mencaru ni dia orang buat ni supaya tak diserang oleh hama, tak diserang oleh penyakit yang kena dekat padi tu. Sebab tu dia orang buat upacara mencaru ni. So upacara mencaru ni juga dia dapat menjaga keharmonian hubungan manusia dengan alam. So upacara yang ketiga ni ialah upacara musafah yang saya mention dekat slide yang pertama tadi tu, yang sebelah tu dekat temple tu. So upacara ni adalah upacara yang setiap 2 hari sebelum orang panggil apa? Harvest padi. Dan tuai lah. Sebelum menuai tu, dia akan buat upacara ni untuk mengucapkan terima kasih lah dekat Tuhan diorang sebab dah dapat hasil yang baik. Maksudnya perjalanan daripada diorang start menanam sampailah diorang menuai tu semuanya berjalan dengan lancar. Macam tu. Tadi dia kata untuk menuai, lepas tu has specific time in agriculture calendar such as before planting. Dia sebelum menuai ke sebelum menanam? Sekejap, menuai ni dah matang Menuai harvest. Yang bawah tu ayat dia before planting. You nak tanam ke you nak tuai? Dia Tadi dia cakap for a successful harvest, untuk kejayaan menuai. Mana satu? Menuai. Tak apa, nanti betul ayat dia. Tadi dia ada mention dia ada buat dekat kuil-kuil ke kat mana, ke mention kat mana dia buat biasanya. Ataupun dekat kampung dia buat juga, ataupun dia berarak daripada kampung pergi ke kuil ke, kan? Boleh. Mention. Ni yang atas ni apa kena-mengena atas ni? Yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu. Oh, yang tu nak cakap pasal upacara secara individu. Diorang pun ada buat juga. Tu tak ada tajuk dia. Oh, tak ada tajuk. Kan? Tak apalah, yang ni you buat in the group satu, yang individu cerita satu. So individu ni dia ada 7 aktiviti, kan? Betul. Tapi ada 2 gambar. Macam so nanti explain satu-satu lah. 7 tu. 7 tu. Letaklah bergambar, carilah gambar setiap satu tu. So dia boleh jadi atas satu slide yang lain, kan? Boleh. Satu slide.
So yang ini, okay, yang nampak yang Sabah dengan yang first gambar tu, first gambar tu is general information on the ritual and ceremony kan? Tapi you tak, you mention tadi dia ada dalam group dan dia ada by individu. Dalam ni tak cerita kan? Dalam patutnya dekat atas tu you kena cerita aktiviti yang dibuat dalam grup satu, aktiviti dibuat secara individu dua. So baru you pergi aktiviti in the group, apa aktiviti in the group is mapak toya dengan apa ada 3 benda ni kan. Then baru you pergi slide satu lagi aktiviti in as an individu, dia punya aktiviti dia, betul? Sekejap, pergi faham. Okay, sambung. Okay. Lepas tu dia tunjuk ritual and ceremony kan. It's a very interesting. Kalau setiap ritual dengan ceremony tu, dia boleh pick up gambar-gambar apa yang dia pakai. Faham? Contohnya yang macam caru ni apa barang-barang yang digunakan. Contohnya yang ni siapa ni, Sabah ni, apa material yang digunakan, tunjuk benda tu itself. Boleh. Sebab benda tu kadang-kadang bila kita design, kita ambil motif-motif yang macam tu. Faham? So tengok ambil elemen-elemen dia. Okay, Boleh. next. So next cakap pasal upacara individu. So dia ada 7 upacara secara individu lah. Yang pertama adalah ngendangin, iaitu upacara tu pada petani tu mula mengolah ataupun mengairi kawasan tu, kawasan padi tu. So yang kedua adalah ngawiwit, iaitu upacara sebelum diorang tanam padi. Diorang akan menggunakan mantra-mantra diorang lah untuk macam bagi tanaman tu tanaman tu berjalan dengan lancar. So diorang akan baca mantra-mantra diorang tu secara individu lah. So yang ketiga adalah mamula, iaitu upacara waktu penanaman tu, waktu tengah menanam. Yang keempat adalah nedo, iaitu upacara bila dah masuk sebulan diorang akan minta untuk padi tu tak ada penyakit apa semua. So yang kelima adalah view cooking, iaitu adalah upacara untuk mengucapkan upacara untuk memohon daripada Tuhan supaya terhindar daripada serangan hama, binatang lah, insek semua tu. So yang keenam yang kek, iaitu upacara secara individu untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang diorang dah boleh hampir untuk ambil hasil daripada padi tu. So kalau upacara yang last lah, upacara individu tu maintaining, tu adalah upacara yang diorang rasa bersyukur sebab dapat hasil daripada diorang tanam tu. Okay, tadi I Google memang ada, setiap satu tu semua ada gambar dia. So you bila letak tu, dia boleh nampak flow dia, cantik lah. Nanti cari ya. Boleh. Alright. So ada banyak interesting photos yang you boleh letak. So like sebenarnya kita belajar lagi banyak gambar, lagi banyak kita faham kan. Kalau satu gambar jenuh nak telek apa benda dia cerita ni. Kalau lagi banyak, dia macam ni, dia different perspective lah. Okay? Next. Boleh. Habislah, siapa pula? Okay, conclusion daripada keseluruhan topik, 5 topik-topik ni, yang pertama adalah Bali. So daripada conclusion Bali Story ni, kita dapat tahulah yang Bali ni dipenuhi oleh budaya dan juga dapat menunjukkan semangat daripada penduduk tu. Maksudnya diorang ni sangat mementingkan diorang punya keagamaan, kebudayaan dengan upacara-upacara yang ada dekat sana. So yang kedua adalah Bali Architecture. So Balinese architecture characterized by intricately carved temple, tradition house and lush landscape is a testament to the island craftsmanship and spiritual tradition. Yang
Aisyah. Hilang. Kejap. Apa? Banyak Aisyah ni. Ya, Bali ni very interesting UNESCO. Bila cakap pasal UNESCO site apa semua kan. Very interesting. Tapi janganlah kena ikut gambar, letak banyak gambar lagi. So conclusion bagi Bali environmental effect ni adalah on Bali including the climate change, impact, cause and significant threat to its tangible heritage. So conclusion bagi Bali preservation, this to challenge ongoing preservation effort involving the government, agency, NGO and local community. So yang terakhir adalah conclusion bagi Bali community, the active involvement of a local community in preservation activity is crucial for ensuring the sustainability and also authenticity of Balinese heritage. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Yang ni pun bila semua orang dah improvise dia punya slide, yang ni pun dia boleh improvise lagi lah. Kan? Boleh tak kita recap tengok daripada mula? Kita ada berapa group? 3 group kan? Tajuk dia tangible, intangible ke apa? Tangible. Tangible sahaja. Okay. Alright. Okay lah. Tadi I komen tadi, you kena banyakkan lagi fotos kan? So pergi slide satu. Betul. Boleh. Cultural landscape of Bali. Cultural. Okay. Next. Okay. Tak ada masalah. Yang ni lah tadi. Yang ni besarkan lagi, banyakkan gambar lagi Semua slide tu kena banyakkan gambar. So ratio dia jangan lebih. Kalau kat ni slide tajuk introduction tu tak apa. Kalau macam ni nampak satu gambar satu teks. Tak boleh. Teks tu kena proportion dia jangan lebih 25%. Kalau gambar tu sikit je, tak sampai 20% je. Biasanya tak lebih 30%, jangan lebih. 25 is just nice. Kalau you tengok slide ni, 50% teks, 50% gambar kan. Mana teks you banyak. So apa you kena buat, maybe you kena pisahkan. Mungkin satu slide ni mungkin ada 2 subtopik. Pagoda light, intricate stone. Ataupun pagoda light, tambah lagi few gambar yang I cakap. Tu tower kat Meru. Ada pagoda light dekat resort, dekat Kuta Balinya resort. Ada pagoda light entrance dekat Ubud. You cari. Intricate stone carving. You letaklah gambar stone carving dekat sini. Stone carving dekat entrance of the hotel. Stone carving dekat water feature. Tunjuk beberapa lagi kalau tunjuk beberapa lagi, paling kurang 2 ke 3 gambar lagi untuk setiap topik tu. Okay, baik. Okay. Next slide. Maknanya applies to all lah, I rasa kan. Next. Apply to all. Macam tadi, courtyard. You tunjuk courtyard, you nampak entrance kan. Tapi tak nampak courtyard, cari gambar yang ada courtyard lagi kan. Paling kurang pun you tambahin ada 2 atau 3 gambar. Ataupun satu tajuk ada at least 4 gambar. Dia tak adalah wajib. Tapi ni proportion bila present kita nampak ada few example je orang sedang faham. Dan you akan lagi faham. Lagi cari you lagi faham. You tengok-tengok mana nak pilih kan, you akan lagi faham. Exercise ni supaya you lagi faham apa maksudnya kan. Okay, next. I think okay kot semua. Maknanya macam subak ni apa pagoda light tower Meru. Tak tukar tajuk Silap. Ni gambar ni ada banyak gambar yang tunjuk, termasuk gambar yang si Tabah tadi, Aisyah tadi kata yang apa, Aisyah yang seorang lagi tu yang dia kata traditional dengan modern practice, yang dia kata ada concrete walkway tu kan. Tak apa, tunjuklah, ada banyak gambar. Kalau tunjuk gambar ni orang dah tahu ini padi dekat Bali. Kalau tunjuk gambar ni dia padi walaupun dekat China ada juga padi berteres macam ni. Bila tunjuk gambar dengan dia punya background dia, ini dekat China, ini dekat Bali, orang dah tahu dah.
So banyak kereta yang berteres macam ni kan, selain pada Bali, tempat lain pun ada. Tapi kita tunjuk lagi gambar lain. Jadi ini can be anywhere. Orang tak faham kat mana. Tapi tunjuk 2-3 gambar lagi orang akan faham, oh ni kat Bali. Dia akan nampak lah architecture dia, ada sawah padi tu dengan ada gambar rumah sikit. Janganlah gambar sawah padi je. Di contact, bila sawah padi dengan rumah orang dah tahu, oh ini kat Indonesia. Sawah padi dengan rumah, oh ini dekat China. China pun ada juga kan berteres kan. Okay, next group lah. I think semua lah apply tu semua slide lah ya. Tak kena kod, kena print pun. Okay, next group. Doktor, kita orang present boleh? Ha? Kita orang nak present? Present lah.